Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman bin Sihat. Nombor metik saya di 2021274. Pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan zakat tanaman dan zakat ternakan lembu. Jadi, apa itu zakat? Perkataan zakat berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu zakah yang membawa maksud suci dan subur. Dari segi bahasa iaitu membersihkan sesuatu, menambahkan dan menyuburkan. Dari segi syarak iaitu mengeluarkan harta mengikut kadar yang tertentu dan mengikut syarat-syarat yang tertentu serta diagihkan kepada golongan yang tertentu. Umat Islam wajiblah mengeluarkan zakat kerana zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Terdapat dalam surah An-Nur ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Yang bermaksud, dan dirikanlah kamu sembahyang serta mengeluarkan zakat dan taatlah kepada Rasul, nescaya kamu peroleh rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menekankan supaya umat Islam mengeluarkan zakat ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepada golongan-golongan fakir miskin dan golongan-golongan yang tertentu. Zakat tanaman merupakan makanan asasi manusia dan boleh disimpan lama serta tidak rosak. Antara buah-buahan yang wajib dizakatkan seperti kurma dan anggur. Manakala bagi tanaman seperti barli, gandum, padi, kacang dan sebagainya. Sebarang masalah seperti musim kemarau, ia tidak dianggap sebagai makanan asasi manusia. Terdapat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawa para peladang wajib mengeluarkan zakat dalam surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih, yang bermaksud makanlah dari buahnya apabila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Yang seterusnya, syarat wajib bagi zakat tanaman. Seseorang itu hendaklah seorang beragama Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab, tanaman yang dihasilkan adalah berdasarkan makanan asasi manusia dan boleh disimpan lama. Yang terakhir, tanaman adalah hasil usaha mereka sendiri dan bukannya hasil sendiri seperti tumbuh liar ataupun dihanyut air dan sebagainya. Dan saya akan persilakan Azim untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih kepada saudara Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Azim bin Muhammad Jamil. Saya ingin menyambung daripada kaedah pengiraan zakat tanaman. Okay. Tanaman-tanaman yang cukup nisabnya hendaklah dibayar zakatnya mengikut peratus penghasilan. Kadar peratus pembayarannya bergantung pada cara-cara penghasilannya. Tanaman yang diusahakan dengan menggunakan tenaga manusia atau lainnya seperti binatang, jentera atau dengan pembelanjaan yang banyak, maka kadar zakatnya ialah 5%, iaitu lebih kurang bersamaan dengan 1/20. Manakala tanaman yang hanya bergantung pada jirisan air hujan atau hidup dengan aliran sungai atau parit, maka kadar zakatnya ialah 10%, iaitu 1/10. Kaedah ini bersumberkan hadis sahih riwayat Jabir radhiyallahu anhu, yang mafhumnya yang dijurus oleh sungai atau hujan 10% dan dijurus dengan unta 5%.
Riwayat Muslim. Manakala bagi tanaman-tanaman yang menggunakan kedua-dua cara di atas, maka telah ditetapkan kadar alternatif iaitu sebanyak 7.5%. Okey, zakat ternakan. Okey, definisi. Zakat ternakan ialah zakat yang diwajibkan yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-syaratnya. Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat ialah kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta. Haul semua haiwan iaitu 1 tahun. Manakala nisabnya berbeza mengikut haiwan. Misalnya kambing 40 ekor, lembu 30 ekor dan unta 5 ekor. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW telah mengutuskan aku ke Yaman dan beliau memerintahkan aku dari setiap 40 ekor lembu, yakni seekor lembu musina betina yang berumur 2 tahun lebih, dan dari tiap-tiap 30 ekor lembu, seekor lembu jantan, iaitu lembu jantan yang berumur 1 tahun lebih, dan kemudiannya 1 ekor lembu jantan atau betina yang mencapai 2 tahun, umur 2 tahun. Riwayat Ibnu Majah. Kerbau atau lembu yang dipelihara yang makan secara bebas di padang ragut secara percuma dan bukannya dipelihara secara berkandang yang makannya dibiayai oleh penternak, maka zakat akan mula diwajibkan ke atas penternak apabila bilangan lembu atau kerbau adalah 30 ekor. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal bin Ngalijan, nombor matriks D20212706. Hari ini saya akan membincangkan mengenai syarat dan juga perkiraan zakat ternakan bagi lembu. Baiklah, pertama sekali kita lihat kepada syarat wajib zakat ternakan, iaitu yang pertama, mestilah dimiliki oleh orang Islam. Pemilikan ternakan ini adalah mestilah dimiliki oleh orang Islam kerana setiap orang Islam itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Baiklah, yang kedua ialah sempurna milik. Maksudnya di sini pemilikan haiwan ternakan itu mestilah sempurna yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang ketiga ialah mereka. Mereka di sini maksudnya bebas. Dan yang keempat, cukup nisab, yakni genap setahun. Maksudnya apabila cukup usia iaitu cukup nisab selama setahun, maka barulah boleh dikeluarkan zakat tersebut. Dan yang akhir sekali, binatang ternakan tidak digunakan untuk bekerja seperti membajak sawah, menarik kereta dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada cara perkiraan zakat ternakan iaitu lembu. Baiklah, bagi jumlah 30 hingga 39 ekor lembu, kadar zakat yang dikeluarkan adalah bersamaan 1 ekor anak lembu jantan ataupun betina yang berusia 1 tahun. Manakala bagi jumlah 40 hingga 59 ekor, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah bersamaan 1 ekor anak lembu jantan berumur 2 tahun. Bagi jumlah 60 hingga 69 ekor lembu, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah bersamaan 2 ekor anak lembu jantan berumur 1 tahun. Bagi jumlah 70 hingga 79 ekor lembu, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah bersamaan 2 ekor anak lembu berumur 1 tahun, iaitu 1 jantan dan juga 1 betina. Bagi jumlah
80 hingga 89 ekor lembu, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah bersamaan 2 ekor anak lembu betina berumur 2 tahun. Dan bagi jumlah 90 hingga 99 ekor lembu, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah bersamaan 3 ekor lembu jantan berumur 1 tahun. Bagi jumlah 100 hingga 109 ekor lembu, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah bersamaan 3 ekor anak lembu, iaitu 1 ekor lembu betina berumur 2 tahun dan 2 ekor lembu jantan berumur 1 tahun. Dan akhir sekali, bagi jumlah 110 hingga 119 ekor lembu, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah bersamaan 3 ekor anak lembu, iaitu 1 ekor lembu betina berumur 1 tahun dan 2 ekor lembu jantan berumur 2 tahun. Baiklah, kita lihat kepada kesimpulan. Kesimpulannya di sini, zakat merupakan suatu kefarduan bagi setiap Muslim untuk dilaksanakan. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mengambil berat tentang ilmu zakat ini. Pelaksanaan zakat ini penting bagi membantu golongan yang berkeperluan, yang mana mereka sangat-sangat memerlukan bantuan ini untuk kehidupan mereka. Dengan melaksanakan ibadah zakat ini, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan melaksanakan ibadat zakat, hidup kita akan lebih diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.